Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aziz Radi. Kepada anda yang baru sahaja jumpa channel saya, Aziz Radi, so mungkin anda boleh subscribe dulu. Saya banyak berkongsi kepada orang ramai berkenaan dengan perancangan kewangan, khusus kepada pengecelasan hutang, nak bebas kewangan dan juga pelaburan hartanah dan juga pelaburan yang lain lah. Okay, so basically saya nak kongsikan sedikit saya ada baca komen. So kali ni saya banyak cerita komen-komen yang saya dapat daripada saya punya channel lah. Salah seorang daripada subscriber saya So dia tanya, jadi dia ada komen lah, dia kata saya terpaksa buat loan peribadi sebab tak cukup duit nak bayar rumah flat. Saya beli rumah cash. Okay, so isu dia sekarang ni, dia nak beli rumah. Okay, nak beli rumah. Jadi dia gunakan personal loan untuk beli rumah tu cash. Okey. So kat sini saya sebenarnya nak kongsikan kepada anda apa beza sebenarnya loan personal loan dengan loan rumah. Sebab dari segi amount jumlah loan tu mungkin sama. Mungkin dari segi interest pun lebih kurang sama, tapi saya rasa rumah lagi rendah lah. Basically rumah akan lagi rendah. Okey. Tapi ada benda yang anda kena tahu, iaitu loan rumah ni dia berdasarkan kepada baki berkurangan, ianya reducing balance. So maksudnya interest tu dikira kepada baki loan rumah tu lah. So makin lama kita bayar, dia punya interest makin sikit. Tapi untuk personal loan, dia kira flat, dia kira terus. Katakanlah macam dia punya baki dah kurang pun, dia punya interest masih lagi kira baki masa mula-mula kita pinjam. So kat situlah sebenarnya anda kena faham, anda kena tahu kira-kira dia. Okey, kali ni saya nak kongsikan sedikit secara konseptual. InsyaAllah pada video yang lain saya akan kongsikan kepada anda bagaimana nak kira. Saya rasa memang saya patut ajar anda semua untuk kira percentage. Mungkin benda ni agak teknikal dan mungkin benda ni memang kalau dekat universiti ataupun dekat sekolah memang dia ajar dari segi percentage macam nak kira. Tapi cuma bila dah bekerja ni ataupun dia dah menjalani alam pekerjaan ni, kebanyakan cara kira-kira ni kita tak tahu nak apply macam mana, nak kira macam mana untuk bezakan mana satu yang lagi berbaloi, mana satu lagi tak berbaloi. Okey, untuk tak melengahkan masa, saya nak buat sedikit comparison lah supaya anda boleh nampak. Kat sini mungkin saya nak kongsikan sedikit secara konseptual secara perbandingan secara umum berkenaan dengan personal loan dan juga loan rumah lah. Loan personal dengan loan rumah. So anda tengok sendiri bagaimana secara konsep, secara umum apa perbezaan, supaya anda boleh dapat tahu dan boleh bandingkan mana satu yang lebih berbaloi. Okey, dan kalau katakanlah anda dah terbuat, macam contoh saya punya subscriber ni, dia dah terbuat dah, macam nak buat, macam nak kurangkan balik loan tu. So ada cara dia, jangan risau, insyaAllah saya akan ajar. Okey, pertama sekali anda tengok jadual ni. Saya tengok, bukan jadual lah, saya tengok table ni lah. Sebelah kiri E ni personal loan, B ni loan rumah. Okey, pertama sekali saya nak anda tahu dari segi interest. Okey, so interest dia, kalau personal loan dipanggil flat rate. Apa maksud flat rate? Okey, flat rate ni maksudnya dia punya interest, katakanlah loan 100,000. So interest dia akan based on 100,000. Walaupun kita dah bayar berapa lama sekalipun, dia punya interest tetap based on 100,000. Okey, itu flat rate. Okey, so kalau rumah pula interest dia pakai nama dia reducing balance. Okey, reducing balance. So maksudnya interest tu dia akan berubah-ubah, dia punya rate tak berubah, cuma jumlah interest tu berubah disebabkan oleh baki loan kan makin lama makin kurang. Kalau kita bayar kan baki loan makin lama makin rendah. Jadi interest dia makin lama kita bayar makin rendah. Mula-mula tinggi, hujung-hujung rendah. Loan kereta, loan personal loan tak. Personal loan daripada mula-mula tinggi terus sampai hujung tinggi. Okey. Nombor 2, tempoh. Tempoh. Personal loan biasanya pendek lah. Pendek atau sederhana pendek. Atau
medium term, mid term. Maksudnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Saya tak sure ada ke bank offer 20 tahun. Saya rasa maksimum pun 10 tahun lah biasanya personal loan ni. Okey. Kalau term untuk loan rumah pula dipanjang 30 tahun hingga 35 tahun. Yang ada sekarang ni, dulu pernah, kalau anda pernah tahu sebelum ni, dia propose sampai umur 60 tahun. 60 tahun term. Maksudnya kalau katalah orang tu pinjam, orang tu buat loan rumah, dia buat loan, lepas tu sambung anak dia pula, sambung bayar. So jadi dia punya amount tu rendah lah monthly, tapi interest yang bank dapat memang berganda-ganda lah. Which is saya, kalau you tanya saya tak recommend lah kan. Kalau lagi pendek lagi bagus. Okey, dari segi proses, kat sini lah sebenarnya saya tahu ramai yang nampak proses personal loan ni dia cepat. Sebab tu bila cepat, tu yang ramai orang nak senang buat personal loan kan. Jadi pergi bank bawa slip, kena pula kerja kerjaan kan, kena pula memang gaji besar dan tak pernah buat loan, memang sekejap je. Kadang-kadang apply satu hari boleh dapat dah. Okey, loan rumah pula dia lambat nak proses, dan dia banyak hal lah, banyak dia prosedur, banyak documentation kan. Nak kena tengok, nak kena sign SMP, nak kena sign legal, nak kena bayar duit legal fee. So kat situ lah sebenarnya kadang-kadang saya faham jadi orang nak buat loan rumah ni lambat, leceh. Jadi dia buat personal loan senang kan. So kat situlah antara dia punya sebab-sebab. Jadi bila anda dah tengok apa perbezaan antara loan rumah dan loan personal loan ni kan. Nombor 4 saya sambung lagi. Dia punya cost dia lebih rendah lah. Cost nak apply loan tu lebih rendah. Mungkin adalah fee dia hantar kaful ke apa ke kan untuk personal loan, tapi dari segi legal fee semua everything tak adalah sampai kena sign borang kena bayar lawyer semua everything mahal. So kalau rumah dia punya cost tinggi sikit lah cost tinggi. Sebab apa? Nak kena bayar legal fee semua, legal fee dan macam-macam lagi documentation. So jadi untuk orang yang tanya saya tadi tu, bagaimana dia punya cara dia dan apa jalan keluar dia. Tak apa, sebab rumah pun dah beli, so dah transfer rumah semua everything, dah transfer nama semua everything, so cuma kena bayar loan personal loan tu mahal lah. Jadi apa yang saya boleh cadangkan adalah anda pergi ke bank kalau ada geran tanah rumah tu semua everything kan, ada dia punya MOT tu, Memorandum of Transfer tu. So rumah tu nama kita, so bawa dia punya dokumen tu semua pergi ke bank, anda buat refinance kan, katakanlah macam rumah tu kadang-kadang tengoklah nasib-nasib. Kalau katakanlah you punya harga rumah tu maksudnya bank value kan lebih tinggi daripada harga loan, personal loan. So mungkin anda boleh dapat extra duit, so duit tu anda boleh invest ataupun anda boleh gunakan untuk emergency fund lah. So jadi dia punya rate lebih rendah. So itu paling penting sebenarnya, sebab kalau tidak nanti dia tinggi, dia punya interest tu tinggi, you bayar lebih tinggi personal loan berbanding dengan loan rumah. Dan of course bank sukalah kalau you ambil personal loan sebab untung dia banyak. Kalau anda nak faham antara flat rate sama loan rumah ni, saya mungkin boleh buat dia punya gambaran macam ni lah. Katakanlah ini personal loan. Katakanlah you buat berapa tahun? 10 tahun lah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9. Katakanlah 9 tahun lah. Katakanlah you buat loan 100,000. 100k. So interest dia katakanlah 4.75%. So 4.75% interest. So kalau 100k untuk tahun pertama, dia punya interest adalah 4,750 interest saja. Tahun kedua mungkin you punya loan dah tinggal sikit kan, katakanlah loan you tinggal mungkin kita ambil lah contoh tinggal 95,000 katakan.
kan, 95,000. So interest kat sini dia bukan based on 95,000, dia still based on 4.75% based on benda ni. So katakanlah bulan 3 ni, tahun ketiga dah rendah lagi kan, katalah 90,000. So rate dia sama 4.75%, tapi dia punya base dia masih kat sini. So interest dia tetap sama 4,700 sampailah, kalau 10 tahun 10 tahun lah, kalau 9 tahun 9 tahun lah. Kalau 9 tahun kalilah 4750 kali 9, kalau 10 tahun 4750 kali 5 10 tahun, so 47,000 dia punya interest. Okey, kalau loan rumah pula macam mana? Loan rumah dia lain. Loan rumah macam ni. Katakanlah loan rumah terpanjang, sekejap Okey, katakanlah tahun pertama, tahun ke-15, tahun ke-30 lah katakan. So sekejap. Okey, katakanlah ini dia punya loan So dia punya loan tu jadi macam ni. Jadi macam ni. Sebab mula-mula ni tinggi lah. Ni interest dia tinggi. Sebab baki dia tinggi. Tapi bila baki makin rendah, so dia akan ikut ni. Dia akan ikut dia punya baki dia punya jumlah interest berdasarkan percentage yang sama, cuma dikira based on tahun yang kita balance kita ada. Okay. So maksudnya secara teknikalnya sebenarnya dia lagi rendah. Okay, insyaAllah saya akan kongsikan pada next video secara teknikal kira-kira dia. Anda baru ada apa ni, kita tengok kalau loan 100,000 reducing balance dengan loan flat rate, percentage yang sama, berapa sebenarnya kita panggil efektif interest rate dia, dia punya interest yang sebenar dia. Okey, so itu saja. Kepada anda yang mungkin belum subscribe channel saya, boleh subscribe dulu. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh letakkan di ruangan komen ataupun anda klik pada link financialcoach.whatsapp.my pada description di kat bawah. InsyaAllah saya akan you akan contact saya direct dan saya akan bantu anda untuk dapatkan khidmat nasihat percuma dari segi kewangan. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.